Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sallam. Hasbi Allahu li dini, hasbi Allahu liman ahammani, hasbi Allahu liman hasadani, hasbi Allahu liman bagha alayya, hasbi Allahu liman kadani bisu'in, hasbi Allahu indal maut, hasbi Allahu indal mas'alati fil qabr, hasbi Allahu indal mizan, hasbi Allahu indas sirat, hasbi Allahu allazi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. A'udzubillahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzatu lillahi war rasul mu'minin. Allahumma ghnina bihalal haram min siwa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya wit ya ahad ya samad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqu ya Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu suwa ya Allah. Bismillahi ma sya'allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tamim lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah. Faqad fazal muttaqun wa ta'alaina hikmataka wa ansur alaina min hazaimatika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifa anta himal dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa kita untuk pengisian maghrib hari ini, malam Khamis, malam Jumaat. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan insya-Allah. Untuk lagi barakah, kita mulakan surah Al-Fatihah. Iya. Wa yurmadu alaihi. InsyaAllah sama-sama kita share. Mohon share. Mohon sama-sama share insyaAllah. Hari ini surau Adaniyah Kampung Malaysia insyaAllah. Mohon kita sama-sama share. Okey, hari ini masuk bab puasa, iaitu dalam ayat 184. 184 puasa dan manfaatnya. Al-Baqarah ayat 184. Mohon share insya-Allah sama-sama. Ya, ayat 184 bab puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sama-sama kita baca. Ayyaman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun tu'amun miskin. وَمَنْ تَطَوَّعَ
khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. InsyaAllah. Sadaqallahul azim. Maksudnya iaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit, yang sakit atau bermusafir, yakni lalu tidak berpuasa, maka yakni wajib menggantikannya sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain, dan bagi orang yang sukar, ya, dan bagi orang yang sukar menjalankannya wajib membayar fidyah, iaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan rela hati melakukan kebaikan, maka itu adalah lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu ketahui. Ini sambungan daripada ayat 183 yang diperintahkan kita berpuasa. Pasal apa? Puasa ialah proses yang kita ketahui, kita lalui, dan kesannya ialah wujudnya sifat takwa. Dengan ketakwaan kita boleh mengikut segala peraturan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hukum kisas, wasiat dan pembahagian harta pusaka. Jadi ada babnya takwa dengan seorang itu, dia akan menurut perintah ataupun mengikut sifat ataupun mengikut bab ketakwaan itu. Saya ulang balik, puasa ialah proses yang kita lalui dan kesannya ialah wujudnya sifat takwa. Dengan ketakwaan kita dapat mengikut segala peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hukum kisas kita ikut, dalam hukum wasiat kita ikut, dan pembahagian harta pusaka pun kita ikut. Tu. Ya, maksudnya kena renung kita untuk membina takwa bila bab puasa ni. Untuk membina takwa selain daripada solat, zakat, maka puasa adalah latihan yang sangat penting. Puasa diibaratkan sebagai seekor kuda yang pergi berperang. Ya, sebelum itu kuda ini akan diberi latihan berlari ke padang pasir, ditahan daripada makan dan minum. Akhirnya kuda dapat bertahan, itulah yang layak berjuang ke medan perang. Ini bersama dengan puasa. Ya, dia ada stamina, dia ada kekuatan untuk menahan bab lapar dan dahaga, apalagi dalam keadaan hebat besok di hari kiamat. Sebab tu kita dilatih untuk tidak makan dan minum, iaitu puasa. Kesannya jika kita boleh bertahan, mampu diri, menahan kepayahan seperti kuda di padang pasir tadi, maka sudah tentu kita mampu menjadi pejuang dengan sijil takwa, mampu menjaga diri daripada segala masalah dan meminta bantuan hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu takwa, ya. Bab puasa kesannya hebat. Sambung hari ini, beberapa hari yang tertentu, ya, kita berpuasa, maka barang siapa di antara kamu macam sakit atau musafir, lalu tak mampu berpuasa, tidak berpuasa, maka wajib ganti. Sebab tu sebelum kita masuk Ramadan, siap-siap ganti puasa yang sebelum. Yang selalu hilang bab puasa ialah bab orang perempuan, wanita uzur, wanita yang sakit, yang bersalin dan macam-macam. Orang lelaki yang dah tua sangat ataupun yang dah berumur, sepatutnya orang lelaki tidak sepatutnya kita gantikan. Pasal apa? Sepatutnya cukup puasa, tak ada bab uzur kecuali dah berumur, kecuali dia sakit sebenar-benarnya. Kemudian yang bermusafir, kemudian sebanyak hari yang dia tidak berpuasa, ganti sama hari pada hari-hari yang lain, bukan pada waktu Ramadan. Ramadan kena puasa sebulan, tak boleh diganggu dengan puasa yang lain. Dan bagi orang yang sukar menjalankannya, wajib membayar fidyah. Tak mampu nak membuat, tak terdaya nak buat, akhirnya kena bayar fidyah mengikut hari apa yang ditinggalkan. Untuk siapa? Untuk makanan seorang yang miskin.
Tetapi barang siapa dengan rela hati melakukan kebaikan, maka itu adalah lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu ketahui. Pahala dia terlalu hebat. Pasal apa? Pahalanya hanya Allah saja yang tahu. Kupasan ayat. Ketika Allah SWT mewajibkan puasa kepada orang yang beriman, maka dengan rahmat dan kasih sayang Allah, Dia menentukan bahawa puasa itu hanyalah beberapa hari tertentu atau sedikit sekali. Malah ia sangat mudah, dan pada waktu yang sama juga Allah SWT memudahkan puasa itu dengan kemudahan lain. Setahun sebulan, ya, bukan 11 bulan. Sebulan Allah perintahkan dalam masa 12 bulan tu. Ya, 1/12 daripada setahun tu. Maksudnya Allah SWT memberi rukhsah kepada golongan yang tidak terdaya, ya, untuk berpuasa, seperti orang sakit, orang yang bermusafir, orang tua, dan mereka boleh membayar fidyah sebagai ganti. Tetapi jika mampu berpuasa itu adalah lebih baik dan besar ganjarannya daripada memberi fidyah. Kalau dia mampu nak buat, puasa yang sebat. Kalau puasa ni, pahala ni tiada siapa yang tahu. Allah saja yang tahu kelebihan puasa. Manakala bagi orang yang tidak dapat melaksanakannya disebabkan sakit teruk sehingga tiada harapan untuk sembuh, atau kerana sangat tua dan uzur, maka wajib baginya membayar fidyah, yakni bayaran denda yang dikenakan terhadap individu Muslim yang tidak dapat menggantikan puasa di bulan Ramadan. Fidyah perlu dibuat pada tahun yang sama sehingga tiba bulan Ramadan tahun berikutnya, iaitu dengan memberi makan kepada satu orang miskin bagi satu hari yang tidak berpuasa. Kena bayar denda tu untuk tahun yang sama sepatutnya. Tetapi kepada siapa yang rela hati, dengan rela hati mengerjakan kebaikan, lalu memberi makan kepada lebih daripada satu orang miskin untuk satu hari yang tidak berpuasa, maka itu lebih baik baginya. Tetapi jika dapat berpuasa, yakni qada, maka itu lebih baik daripada membayar fidyah. Itu bezanya, ya. Bila dapat qada lagi hebat. Kena terdaya lah kalau mampu dia nak berpuasa. Antara manfaat, tajuk kita ini, manfaat berpuasa melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, mewujudkan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam diri orang yang berpuasa. Takut dengan perintah Allah Subhanahu, yakin balasannya hebat daripada Allah Taala. Tu ada bab takut. Ada bab bimbang. Pasal apa? Tujuan puasa untuk berlapar. Ya, bila berlapar dia tak mampu nak buat apa-apa. Dia terlampau lemah. Tak percaya tengok waktu bulan Ramadan. Ramai yang lemah, lembik, tak terdaya, tertidur-tidur kena tengah hari. Datang masjid kadang-kadang lembik. Contoh waktu beliau datang masjid, ya, yang tak pernah datang masjid pun datang ke masjid. Pasal hati tu hebat bila berpuasa. Yang paling hebat, dia lemah selemah-lemahnya. Pasal apa? Dia berhajatkan sesuatu. Sebab tu tujuan puasa bukan untuk kenyang. Tujuan puasa untuk berlapar. Niat tu berlapar. Nak tahan, nak rasa macam mana orang miskin, orang fakir, orang yang papa kedana yang langsung tak berduit nak makan, orang gelandangan yang tak makan berharian, dapat kita rasa bila kita berpuasa. Itu tujuannya untuk berlapar, bukan untuk menunggu lauk petang ni. Tu. Ya, kadang-kadang orang semangat, memang semangat. Semua orang di Malaysia ni bila berpuasa memang semangat berpuasa. Berbeza dengan bab sembahyang. Ya, bila berpuasa memang hebat semangatnya. Kadang-kadang nak menyambut bulan Ramadan tu seronok yang amat sangat,
siap buat kenduri kendara. Rejab, Syakban. Ada tak kenduri? Sebelum Rejab dah mula kenduri. Mana-mana rumah kenduri. Sebab ustaz selalu pergi kenduri. Ya. Tak terdaya nak melayan kenduri. Tiap-tiap hari kadang-kadang hampir semua. Kenduri tahlil, kenduri menyambut Ramadan, kenduri menyambut bab Ramadan, kenduri menyambut baby sambil Ramadan sekali, tahlil untuk yang mati, semua. Tapi masalahnya sebenarnya tujuan ini menyambut bulan Ramadan. Tujuan tu cantik. Tapi kadang bila masuk bulan Ramadan, lari pada tujuan sebenarnya. Ramadan tu tujuannya sebenarnya untuk berlapar. Bila berlapar, kita lemah. Bila kita lemah, kita berhajatkan sesuatu. Bila berhajatkan, kita teringat ataupun terus patah balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta makanan, pemberi rezeki. Siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab tu mewujudkan rasa takwa, iaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam diri orang yang berpuasa. Sebab ganjarannya hebat. Memang ke syurga tempatnya. Kan disediakan malam yang hebat. Diceritakan ada satu malam masa yang paling hebat, paling mustajab, dipanggil malam Lailatul Qadar. Mengurangkan kedua manfaat puasa inilah mengurangkan tekanan nafsu syahwat. Sehingga bagi orang yang belum berkahwin dianjurkan untuk berpuasa. Tu hebatnya puasa dah, mengajar atau mendidik nafsu kita. Yang belum berkahwin, tak dapat lagi jodoh, ya, maknanya disarankan berpuasa untuk menahan tekanan nafsu syahwat. Apalagi nafsu makan. Kadang-kadang kita tak terdaya bab menahan bab makan, ya, terikut dengan nafsu kita. Yang ketiga, mendidik jiwa untuk bersikap lembut dan memiliki rasa kasih sayang. Bila ada Ramadan, ada bab silaturahim. Dididik kita berkongsi lauk, berkongsi, mengunjung, mengantar lauk baik sesama jiran. Macam tahun lepas Ramadan, seronok yang amat sangat. Pasal apa? Hebatnya Ramadan, sambil walaupun PKP tapi masih lagi mengunjung, sayang antara silaturahim, antara jiran, antara kerabat, adik-beradik semua. Tu dididik kita jiwa yang ada sikap lembut. Orang yang lapar ni ada bab sifat lembut tu. Memiliki rasa kasih sayang. Yang keempat, persamaan dalam ibadah puasa antara orang kaya dengan orang miskin, bangsawan dengan orang yang biasa. Tu bila bab puasa sama rata. Ya, yang kaya pun puasa, yang miskin pun puasa. Yang miskin dah biasa dah berlapar. Yang kaya susah nak lapar. Dia tak boleh lapar. Tu bersikap, ya, ada bab ibadah puasa antara orang kaya dengan orang miskin, golongan bangsawan, bangsa yang di atas awan, very very important person, dengan orang biasa. Orang biasa standard. Orang miskin lagi bawah. Maknanya tu kena renung kita. Kata Tuan Guru Datuk Ismail Gamus, bila orang miskin ataupun orang yang fakir nak berpuasa, apa dia kata? Apa benda kita nak berbuka? Orang miskin. Orang atas sikit, orang biasa, ya, apa dia kata? Di mana kita nak berbuka? Ataupun lauk apa kita nak makan? Tu orang yang biasa ataupun golongan yang ada harta. Golongan kaya di mana kita nak makan, restoran mana kita nak makan. Tambah lagi Tuan Guru, orang politik siapa pula kita nak makan. Berlaku tak sekarang? Berlaku. Orang politik tak berhenti nak mengerjakan antara satu dengan yang lain. Tu bab puasa. Yang keempat, yang kelima manfaat puasa ialah membiasakan umat Islam. Umat Islam dibiasakan untuk bab disiplin, bersatu dan berkasih sayang antara satu sama lain. Dalam puasa ni ada bab disiplin
Disiplin iaitu sembahyang kita, cakap kita, tutur kata, lisan, tangan kita, kaki kita, mata yang paling hebat. Itu yang paling hebat waktu puasa ialah mata. Nak disiplinkan mata. Allah, tuan, hebat. Hebat sangat zaman sekarang cubaan. Kita tak dibenarkan dengan aurat orang lain. Tapi boleh tengok dalam TV lagi. Tak tengok di luar, TV ada, internet ada, YouTube ada, semua ada. Tu hebatnya dugaan mata dalam bulan puasa. Tu kadang-kadang kita ingat kita puasa markah penuh, rupanya markah kosong juga akhirnya. Pasal apa? Cubaan dalam bab mata. Sebab tu didisiplinkan kita dengan mata, apalagi bab penyatuan kita dengan umat yang lain, bangsa yang lain, dan berkasih sayang antara satu sama lain. Tadilah bab silaturahim. Dan yang keenam, manfaat mengekalkan kesihatan yang baik. Tak ada doktor kata orang yang puasa cepat sakit, cepat mati. Doktor kata orang yang berpuasa hebat kesihatan dia. Tapi di Malaysia banyak negara yang mengamalkan makanan yang bergula, makanan yang manis. Bila bulan puasa, itulah yang paling banyak. Pasal apa dia makan manis? Dia kata sunat berbuka puasa dengan benda yang manis. Ya, betul. Contohnya kurma. Tapi kadang-kadang makan kurma bukan 1 ulas, bukan 2 ulas, bukan 3 ulas. Kadang-kadang habis sekotak. Bayangkan macam mana tak kena-kena kencing manis. Atau kena hantar gini. Apalagi kuih yang berloyang-loyang dimakan. Atau kena gendong kita. Tu yang bila habis bulan Ramadan, ramai yang kena penyakit. Apa silapnya? Tu bab management dalam makanan. Tidak dijaga bab makanan tu. Maksudnya bila bulan Ramadan memang Kementerian Kesihatan ataupun doktor dah kata memang confirm bila orang yang berpuasa kesihatan dia tip top. Tu sepatutnya kesan pada puasa. Tu kadang kesilapan kita. Akhirnya tu yang ke-6, manfaat dalam Ramadan. Sambung terus ayat 185. Fungsi Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan dan manfaat berpuasa. Tengok kaitan Quran dengan Ramadan. 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Qur'anun hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa faman syahida minkumus syahral falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala kulli ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Maksudnya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan sebagai pembeza, yakni antara yang benar dengan yang batil. Oleh sebab itu, barang siapa dalam kalangan kamu yang berada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau bermusafir, yakni dia tidak berpuasa, maka yakni wajib menggantikannya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari yang lain, Allah menginginkan kemudahan bagimu dan tidak menginginkan kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Al-Baqarah ayat 185.
Dicerita lagi bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Kita tengok kupasannya. Ayat ini menjelaskan mengenai lafaz ayyamam ma'dudat, beberapa hari yang ditentukan, beberapa hari yang ditentukan pada kita, yang disebut dalam ayat sebelum ini untuk jadi Ramadan. Jadi hari-hari yang disebut bermaksud puasa yang diwajibkan pada hari-hari dalam bulan Ramadan. Sungguhnya Ramadan ialah satu-satunya nama bulan yang disebut dalam Quran, dan inilah salah satu keistimewaan bulan barakah ini. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudan linnas. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Seterusnya, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahawa pada bulan Ramadan jugalah turunnya Al-Quran untuk menjadi petunjuk kepada semua manusia dengan memaparkan dalil-dalil yang nyata dan menerangkan mana yang hak dan batil. Apakah fungsi Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan? Hakikatnya apabila kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yakni Quran, Al-Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan, ia membawa kepada 3 fungsi. Al-Quran umpama hadiah yang paling hebat, anugerah yang paling hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan Ramadan diturunkannya. Apa fungsinya? Pertama, membawa kepada al-hidayah. Bila Quran diturunkan Ramadan, dia sebagai pemberi, membawa kepada al-hidayah. Al-Quran menjadi sumber hadiah dan menjadi hadiah. Menjadi sumber hadiah dan menjadi hadiah. 2 fungsi dia. Setiap kali apabila kita membaca Al-Quran, pastinya kita akan berasa gembira, seolah-olah mendapat hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sepatutnya kita rasa bila membaca Al-Quran. Yang kedua, ia menjelaskan. Quran ni fungsinya menjelaskan. Al-Quran ini adalah penjelasan atau penerangan kepada hidayah. Kita mungkin mendapat hadiah, tetapi apabila kita tahu penerangannya, kita sedar ia amat berguna kepada kita. Jika tahu penjelasannya, kita akan terasa lebih berharga dengan setiap huruf yang ada dalamnya. Semuanya berpahala dalam Al-Quran. Yang ketiga, fungsi Al-Quran ia sebagai Al-Furqan. Al-Furqan yakni dapat membezakan yang hak dan yang batil. Menghargai hadiah itu harus betul dengan caranya. Jika sekadar disimpan, kita tidak akan dapat manfaatnya. Umpamanya tepung. Jika tidak diuli dan tidak dimasak, tepung tersebut tidak akan menjadi sekeping roti. Hadiah yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala merupakan sesuatu yang sangat berharga. Apabila ia datang daripada Allah dan khusus untuk kita, inilah yang dipanggil sebagai rahmat, seperti yang disebutkan dalam surah Ar-Rahman. Hanya orang yang bertakwa sahaja akan menghargai hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya orang yang takut akan menganggap Quran itu sebagai hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang bertakwa saja, orang yang betul-betul takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apabila datang daripada Allah dan khusus untuk kita, inilah yang dipanggil sebagai rahmat. Seperti yang disebut dalam surah Ar-Rahman, hanya orang yang bertakwa saja yang akan menghargai hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama salaf yang memahami perkara ini telah berpuasa dan menghidupkan malam dengan solat.
Manakala siangnya duka dipenuhi dengan tilawah Al-Quran dan mentadaburkannya. Semuanya ini demi mewujudkan keagungan nama bulan ini. Sesungguhnya hadir bulan puasa ini bukanlah untuk menyusahkan hamba-hambanya, tetapi ada manfaat yang akan kita perolehi. Bukan sia-sia je berpuasa, ada manfaat yang hebat yang Allah akan beri. Antara manfaat bulan puasa ialah puasa hanya sebulan sahaja dalam setahun dan mendorong kepada penjagaan organ dalam perut kita, terutamanya perut kita. Itu yang disihat, kelebihan atau manfaat bulan puasa. Yang kedua, menyihatkan tubuh badan kita. Yang ketiga, membuka ruang hidayah kepada Muslim dan bukan Muslim. Yang keempat, puas pahala berganda buat yang melakukan sebarang kebaikan. Yang kelima, diampunkan dosa-dosa selagi mana tidak putus bertaubat. Allah Ta'ala, bulan Ramadan berganda-ganda. Yang keenam, rezeki yang tidak putus selagi mana tidak terhenti bab sedekah kita. Tu Ramadan yang hebat. Kita gunakan juga bab sedekah, berganda-ganda pahala dia. Lafaz ala ma hadakum, atas petunjuk Allah yang diberikan kepadamu, mengajak kita untuk memahaminya, kerana tidaklah bagi orang yang berpuasa dan yang sentiasa berinfak melainkan syariat ini adalah sebagai tunjuk sebuah ataupun hidayah. Persoalannya, hidayah yang bagaimana? Jawapannya ialah hidayah ilmu dan hidayah amal. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dan menyempurnakan sampai ke akhir, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan menganugerahkan dengan dua hidayah, yakni ilmu dan amal. Sekali lagi, wala'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Puasa adalah tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat yang telah diberikan. Yakni, pertama, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah diberikan kita satu ibadah yang besar, iaitu satu bulan penuh dalam bulan Ramadan. Syukur kita. Sebab tu kita tertunggu-tunggu dengan bulan Ramadan. Yang kedua, bersyukurlah kepada Allah kerana telah memberikan kita kekuatan dan taufik untuk menjalankan ibadah berpuasa. Allah bagi badan yang sihat, bersyukur kita boleh berpuasa. Yang ketiga, bersyukurlah atas nikmat Al-Quran yang diberikan lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan di Al-Quran, maka dengan Al-Quranlah kita mendapat hidayah. Tu Quran, bulan Ramadan diturunkan. Bersyukurlah juga kerana Allah SWT telah merantai syaitan pada bulan Ramadan, kerana merekalah antara yang menghalang kita untuk mendapat hidayah. Waktu bulan Ramadan kita bersyukur. Yang terakhir sekali, bersyukurlah kerana kita mendapat kelebihan puasa pada bulan Ramadan, kerana berapa ramai hamba Allah yang telah Islam tetapi belum sempat berpuasa kerana telah meninggal dunia. Syukur kita dan untuk berpuasa, dapat kita buat pahala dengan bulan puasa yang ada Lailatul Qadar, yang ada bulan Tadarus, yang ada dengan bulan Al-Quran dan macam-macam. Itu antara bab kesyukuran yang pastikan kita buat, maksudnya bersyukur kita dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah, habis dah ayat 185 bab puasa. Kita akan masuk esok ayat 186. InsyaAllah esok. Allah itu dekat, Dia Maha mendengar. InsyaAllah. Mana yang terbaik terus daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah daripada saya sendiri.
Kita sudahi surah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wasahi ajsadana wa nawwir qulubana wasabbid imanana wa ahsin a'malana wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anis syarri amrina wa qdi hawajina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu dzunuba illa anta tahassanna biz jabarut wa tasamna bi malakut allazi la yamut isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzatu lillahi war rasul min Allahumma aghnina bihalalin harami bismika Allahumma aghnina bihalalin harami wa fa'al min siwak bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanallahil aliyyil dayyan, subhanallahi syadidil arkan, subhana man yazhabu bil layli wa ya'ti bin nahar, subhana man la yushghiluhu sya'nun anshan, subhanallahil hannani mannan, subhanallahil musabbahi fi kulli makan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi azab. Bismillahil kafi. Bismillahil mu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ard wala fis samai was samiul alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillah ala wa mali. Bismillah ala kulli syai'in a'tani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an zajaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su wa min syarri kulli dabbah anta akhizun binasriyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuquhu ya Allah. Bismillahi masyaallah la yasrifu suwa ya Allah. Bismillahi masyaallah man kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jumpa esok Jumaat sama-sama. InsyaAllah duha esok Jumaat.